Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat petang diucapkan kepada semua yang menonton ini. Saya Mem Maziah dari Bisko Cheese. Kepakaran kami adalah menyediakan aiskrim cheesecake yang enak, gebu, tidak muak, ya, dan enak dimakan. Jadi hari ini saya akan sembang tentang masih lagi tajuk menjadi ketua, iaitu ketua mengikut situasi, ya, mengikut situasi. Jadi sebelum ini kita sembang tentang ketua secara autokratik, ya, ketua secara demokratik dan ketua secara laissez-faire. Kemudian kita sentuh sedikit tentang, ya, ketua dalam kepimpinan instruksional. Ya, kemudian kita sembang sedikit tentang ketua mengikut transformational, ya, dan hari ini kita nak sembang tentang ketua yang ikut situasi, ya, ketua yang ikut situasi. Jadi ketua yang ikut situasi ni, ya, dia mengikut ya, sama ada dari segi mengikut situasi dia ada 4, ya, ada 4 tahap ataupun 4 jenis situasi, iaitu mengikut situasi, iaitu yang pertama ialah bercerita. Ya, bercerita ini maksudnya memberi pesanan, ya, seperti memberi pesanan, kemudian menjual, ya, mengambil bahagian dan mewakilkan. Jadi ada 4 gaya kepimpinan ataupun gaya yang digunakan, iaitu yang pertama adalah bercerita, yang kedua adalah menjual, yang ketiga mengambil bahagian, yang keempat mewakilkan. Jadi gaya yang mana yang sesuai adalah mengikut keadaan, iaitu keadaan kematangan, kematangan pengikut, ya, dan juga keperluan tugas dan meningkatkan kepimpinan, ya, iaitu mengikut kematangan, ya, mengikut kematangan ketua ataupun mengikut kematangan pengikut, ya. Jadi ini akan menentukan gaya kepimpinan yang mana yang digunakan dalam menjadi ketua mengikut situasi. Jadi yang pertama itu adalah yang memberi pesanan, ya, bercerita, iaitu memberi pesanan. Yang ini biasanya dia lebih kurang sama dengan arahan, ya, di mana di sini kematangan pengikutnya kurang. Jadi semua arahannya adalah daripada ketua. Jadi di sini kematangan pengikutnya agak kurang, ya, agak kurang. Jadi ketua lebih matang lagi. Jadi ini akan menyebabkan dia menggunakan gaya bercerita ataupun memberi pesanan atau mengarahlah, dalam perkataan biasa mengarah atau bercerita atau memberi pesanan. Jadi gaya yang kedua, apabila kematangan pengikutnya semakin meningkat, ya, maka dia akan guna gaya kepimpinan menjual,
iaitu dia memastikan bahawa pengikutnya dibimbing atau meyakinkan pengikut untuk menerima keputusan ketua. Jadi di sini juga masih lagi dalam keadaan mengarah, tetapi di sini dia pastikan bahawa pengikutnya menerima dan memahami dan mengetahui hikmah di sebalik arahan yang telah diberi. Jadi ini gaya yang digunakan adalah kaedah menjual. Kaedah menjual. Yang pertama tadi bercerita ataupun memberi pesanan, memberi pesanan atau mengarah. Yang kedua tadi adalah dia menjual, iaitu dia meyakinkan pengikutnya bahawa ada hikmah di sebalik segala apa yang diarahkan. Okey, itu yang kedua. Iaitu kematangan pengikut semakin meningkat, maka digunakan kaedah menjual. Yang ketiga adalah mengambil bahagian. Dia lebih kurang sama dengan demokrasi. Apabila kematangan pengikut semakin matang dan dapat menerima tugasan, jadi yang ini adalah dia akan mengambil bahagian dalam kepimpinan tersebut. Ini mengikut situasi. Jadi lebih kurang sama saja dengan yang lepas-lepas yang kita bincangkan. Yang pertama itu arah, yang kedua itu dia bila matang sedikit dia memberi kelonggaran kepada pengikut. Yang ketiga dia adalah dia mengambil bahagian, iaitu lebih kurang sama dengan demokrasi. Mengambil bahagian di mana keputusan diambil bersama dan ketua mengambil kira pendapat dan cadangan daripada pengikut. Jadi kalau katakanlah pengikutnya sudah matang, maka ketua itu akan mengubah kepada mengambil bahagian. Kemudian apabila kematangan pengikutnya semakin meningkat, dia lebih kurang sama dengan yang distributif. Dia mewakilkan. Jadi yang ini banyak agihan ataupun kepercayaan diberi kepada pengikut. Jadi ketua ini akan berubah-ubah cara dia menjadi ketua, sama ada dia memberi pesanan ataupun dia menjual ataupun dia mengambil bahagian ataupun dia mewakilkan. Dan keempat-empat ini kalau kita lihat kematangannya semakin meningkat daripada pesanan, menjual kepada pesanan, daripada menjual makin menunduk. Daripada pesanan kepada menjual, kepada mengambil bahagian dan mewakilkan. Jadi kematangan pengikut jikanya semakin bertambah, semakin matang, semakin mempunyai ilmu, mempunyai kemahiran dan semakin matang, maka gaya kepimpinan ketua tadi akan berubah-ubah mengikut pengikutnya. Sama ada matang ataupun tidak. Okey. Jadi kalau nak pada dia mengambil bahagian, kalau hendak macam demokrasi, maka pengikutnya mestilah mematangkan diri, mematangkan diri supaya ketua dapat menggunakan kaedah mengambil bahagian. Jika pengikutnya semakin matang, semakin berilmu, semakin berkemahiran, semakin tinggi tahap penguasaannya, maka dia akan mewakilkan. Jadi di sini banyak tugasan akan diberi empowerment.
Jadi semuanya bergantung kepada dua pihak, ya, sama ada dari aspek ketua ataupun dari aspek pengikut, ya. Hari ini siapa ada bersama dengan saya? Agak petang, tak apa. Jadi untuk kita sebagai satu kumpulan, ya, satu kumpulan untuk menjadi harmoni, kita perlulah tolak ansur. Ya, jangan tolak saja, ya, jangan ansur saja. Jadi kena tolak ansur, iaitu sebaiknya adalah yang membolehkan ketua menggunakan mengambil bahagian ataupun mewakilkan, iaitu menggunakan demokrasi ataupun menggunakan teragih, ya, teragih. Jadi kita tidak boleh salahkan ketua semata-mata sekiranya gaya kepimpinan ataupun cara dia memimpin itu secara autokratik, ya, ataupun secara memberi pesanan, ya, ataupun memberi arahan, ya, maka kita orang bawahan wajib terima. Jadi ini seharusnya diubah, ya, keadaan ini seharusnya diubah supaya ya, iklim sesuatu organisasi itu menjadi lebih baik, lebih harmoni, lebih tenteram, lebih menyeronokkan, lebih gembira dan lebih menceriakan. Jadi pokok pangkalnya adalah, ya, ilmu pengetahuan, kematangan, kemahiran, ya, nilai-nilai yang tinggi, ya. Kalau semua itu dalam kumpulan tersebut, ketua dan pengikut mempunyai aspek-aspek disebutkan tadi dalam keadaan yang tinggi, maka cara dia menjadi ketua adalah cara yang dia mewakilkan ataupun dia menggunakan kaedah teragih, ya, mengagihkan kuasanya, menurunkan empowermentnya, sebab, ya, kepercayaan yang tinggi telah timbul di antara ketua dengan pengikut. Jadi kenapa seorang ketua itu dia menggunakan kuku besi? Ya, ada banyak aspek. Ya, salah satunya mungkin dia tidak mahir, ya. Mungkin dia terlampau tidak mahir ataupun pengikutnya terlampau tidak mahir. Dia kedua-dua ekstrim atau, ya, kalau berlakunya autokratik, itu menunjukkan sama ada ketuanya tidak matang ataupun pengikutnya tidak matang, ataupun, ya, ketuanya tidak mempunyai ilmu, atau, ya, pengikutnya tak ada ilmu, ketua banyak ilmu, atau ketua tak ada ilmu, pengikut banyak ilmu. Jadi jika ada jurang, ya, yang besar di antara ketua dengan pengikut, maka berlakulah sama ada gaya dia memimpin ataupun menjadi ketua sama ada menggunakan autokratik ataupun kalau dalam istilah mengikut keadaan atau situasi adalah secara memberi pesanan atau bercerita, mengarah, ya. Jadi kalau jurangnya semakin besar, maka lebih besarlah kemungkinan dia menggunakan kaedah autokratik ataupun cara mengarah ataupun cara memberi pesanan ataupun cara bercerita. Kalau jurangnya besar, dia tak kira sama ada dari aspek ketua ataupun dari aspek pengikut, dari segi ketua ataupun
pengikut jika jurangnya besar. Ya, sebagai contoh, ya, ketuanya sangat matang, pengikutnya tak matang, maka dia akan memberi pesanan, memberi arahan, bercerita, ya, ataupun secara autokratik. Ya, jadi kalau pengikutnya matang, ketuanya tidak matang, ya, ini akan berlaku di mana dia akan menjadi laissez-faire ataupun ikut suka, ya, ikut suka. Jadi ini akan menyebabkan organisasi itu dalam keadaan yang tidak baik. Okey, akan berlaku keruntuhan ataupun produk hasilnya, ya, tidak akan dicapai dengan baik. Jadi kalau ikut situasi ni, ketua ikut situasi dan dia pengikutnya sangat matang, ya, jadi kebanyakan keputusan adalah dibuat oleh pengikut, ya. Kalau itu mewakilkan dia, kalau ketua itu seimbang dengan pengikut, maka dia memberi trust kepada pengikutnya untuk buat keputusan, sehingga tahap itu, ya, dia akan mewakilkan segala keputusannya kepada pengikutnya. Dia berbeza dengan laissez-faire di mana ketuanya tidak matang, tidak berilmu, tidak berkemahiran, ya, mungkin juga tidak mempunyai nilai-nilai menjadi ketua. Itu agak berat sedikit hari ini, ya. Jadi keperluan jadi yang ini dia boleh bertukar-tukar mengikut kalau kumpulan besar, dalam kumpulan besar tu ada kumpulan kecil, maka ya, dia menjadi ketua mengikut keadaan. Kalau kumpulan kecil itu, kalau katakanlah dia ada 3 kumpulan kecil dalam kumpulan besar, ya, kumpulan besar itu terbagi pada 3 kumpulan kecil atau 4 kumpulan kecil, maka dia akan menggunakan gaya dia menjadi ketua itu mengikut situasi di mana dalam kumpulan itu bagaimana kematangan ahli kumpulan tersebut. Katakanlah ahli kumpulan pertama, kedua, ketiga, keempat dalam satu kumpulan besar dipecahkan kepada 4 kumpulan kecil. Sebagai contoh, katakanlah yang pertama itu, ya, sangat tidak matang, tidak mahir, tidak berilmu, tidak mempunyai nilai kalau pengikutnya. Yang kedua mungkin matang sedikit, ya, tapi tak matang sangat. Dan ya, katalah yang ketiga dia sederhana, ya, dia sederhana, matang. Dan yang keempat itu katakanlah dia pengikutnya sangat matang. Jadi ketua itu akan menggunakan, ya, cara mengikut situasi. Battery low. Okey, ketua itu akan mengikut situasi, mengikut kumpulan tadi. Ya, katakan kumpulan itu sangat tidak matang, maka dia akan lebih memberi pesanan, memberi arahan, bercerita ataupun secara autokratik. Yang kedua, kumpulan yang kedua mungkin dia akan menggunakan kaedah menjual, ya. Dia apabila arahan itu diberi, dia memberi penerangan kenapa dia buat keputusan begitu, kenapa dia arahkan begitu, ya. Di sini pengikutnya, dia akan pastikan pengikutnya tahu dan faham akan hikmah segala arahan yang diberikan untuk dilaksanakan
Okey, yang ketiga adalah kalau kumpulan tersebut ya sederhana, ya sederhana kematangannya, dan di sini maka mungkin bolehlah dia ya membahagikan tugas ataupun menggunakan secara demokrasi. Ya, secara demokrasi sekiranya kematangannya sederhana, ataupun dia menggunakan kaedah mengambil bahagian, ya, mengambil bahagian ketua dengan pengikut sama-sama membuat keputusan, ya, di mana di sini kematangannya sederhana, dan mungkin ketuanya mungkin lebih matang, tetapi kalaulah kumpulan tersebut mempunyai kematangan sederhana, maka keputusan yang diambil itu akan dibincangkan bersama. Dan dalam situasi yang keempat adalah situasi di mana pengikutnya sangat matang, ya, mungkin juga ketuanya juga matang. Jadi di sini dia akan mewakilkan ataupun dengan keadaan yang lebih besar dia akan menggunakan secara teragih. Jadi dia akan beri empowerment yang lebih. Di sini perlu, sebelum itu perlu timbul trust, kepercayaan, ya. Maka pengikutnya perlulah membuktikan segala idea dan juga keputusan yang dibuat itu akan membuahkan hasil yang baik atau cemerlang. Jadi setelah kepercayaan semakin tinggi, maka kemungkinan ketua itu akan menggunakan cara menggunakan kaedah mewakilkan ataupun memberi kuasa, empowerment kepada pengikutnya untuk membuat keputusan dan melaksanakan keputusan yang dibuat oleh pengikutnya. Jadi lebih kepada gaya yang teragih, ya, teragih ataupun mewakilkan. Jadi cara bagaimana ketua itu memimpin ataupun mendapat pengaruh dari pengikutnya bergantung kepada pelbagai faktor yang telah saya sebutkan tadi. Okey, jadi perlukan kerjasama di antara ketua dan pengikut, ya. Assalamualaikum, siapa yang mengikuti sembang ini. Okey, kalau ada apa tajuk yang nak disembangkan, bolehlah type di situ. Boleh saya tak ada lagi. Okey. Okey, kalau katakanlah ada soalan, katakanlah bagaimana nak ubah ketua yang suka mengarah, ya. Bagaimana nak tukar, ya, nak ubah ketua yang suka mengarah, ketua yang tidak suka memberi pujian dan sebagainya. Iaitu untuk menjawab itu, ya, untuk menukarkan ketua daripada yang suka mengarah, ya, perlulah, ya, dari dua pihak lah, ya, sama ada kita sedarkan ketua itu, ya, bahawa pengikutnya sudah matang dan boleh diberi kepercayaan untuk menggunakan kaedah yang lain atau mengambil bahagian daripada mengarah kepada mengambil bahagian. Sedarkan ketua itu, ya, melalui kita, ya, memberi pendapat, ya, secara one to one, ya, ataupun pengikutnya hendaklah menunjukkan
kematangan, ya, menunjukkan kematangan, menunjukkan mahir dalam melaksanakan tugas, pengikut perlulah menunjukkan, membuktikan bahawa mereka sudah, ya, bijak membuat keputusan, sudah dapat buktikan bahawa keputusan yang dibuat oleh pengikut itu akan membuahkan hasil yang baik, ya. Maka apabila ketua itu sudah menyedari bahawa pengikutnya sudah matang, maka insya-Allah, ya, lama kelamaan mungkin ketua itu akan menukarkan gaya dia memimpin kumpulan tersebut. Itu caranya adalah berubah, ya, berubah. Jadi berubah menunjukkan kita lebih matang, kita semakin matang, kita semakin berilmu, kita semakin bijak membuat keputusan, kita semakin pandai bertindak, ya, tanpa disuruh, ya. Kita kreatif dalam membuat tindakan, ya. Dan mungkin kadang-kadang kalau kita buat di luar jangkaan ketua, maka lama kelamaan ketua itu akan kurang menggunakan kaedah mengarah, ya. Jadi ini perlulah dua-dua belah pihak, dari aspek ketua dan juga pengikut. Jadi hari ini kita bincangkan tentang ketua mengikut situasi, ya, situasi. Jadi kalau ketua itu pandai memimpin pengikutnya mengikut situasi, ini bermakna ketua tersebut, ya, mempunyai kemahiran untuk memimpin. Jadi tengok situasi, kalau katakanlah setelah diberi latihan, ya, pengikut-pengikutnya diberi latihan, didapati pada awalnya pengikutnya tidak mahir, ya, tidak matang. Dan kemudian tindakan seterusnya adalah memberi kursus, memberi latihan dan sebagainya, sehingga pengikutnya lebih matang, lebih mahir, lebih berilmu. Maka ketua itu perlulah mengubah kepada memberi pesanan kepada menjual, daripada menjual kepada mengambil bahagian, dan seterusnya. Kalaulah, ya, pada akhirnya pengikutnya semakin bijak, semakin matang, semakin berilmu, semakin berpengetahuan, bolehlah menggunakan cara mewakilkan ataupun buat empowerment atau menggunakan kaedah agih-agihkan kuasa. Okey, jadi selebihnya kita perlulah berdoa supaya, ya, dalam organisasi ataupun dalam kumpulan kita dapat menimbulkan suasana yang harmoni, ya, iklim yang baik, ya, suasana yang seronok bekerja, yang sentiasa memberi motivasi, ya, sentiasa menjaga perasaan, ya, pengikut dan juga ketua, supaya Allah, ya, menjentikkan hati masing-masing ke arah kebaikan, ke arah yang positif. InsyaAllah, ya, akan menghasilkan satu kumpulan ataupun organisasi yang harmoni, yang, ya, bersemangat, yang produktif, yang, ya, tidak stres bekerja, seronok bekerja, tiap-tiap hari nak pergi kerja. Jadi kita perlulah sentiasa belajar, ya, belajar dan belajar, iaitu pembelajaran sepanjang hayat, sama ada secara formal ataupun secara tidak formal, ya. Sekarang ni senang saja, ilmu di hujung jari, petik-petik aja Mr. Google. Ya, kita boleh cari untuk mencari ilmu, tetapi sebaiknya kita ada guru, ya, untuk kita
apabila ada kemusykilan, kita dapat berbincang dan sebagainya. Tapi kalau tak ada guru, kenalah guna Mr. Google. Okey, jadi ada yang ingin kita sembang ya, dari ada viewers yang nak beri pendapat, bolehlah, ataupun nak bertanya. Semakin tunduk. Assalamualaikum Cik Afiq. Terima kasih menemani saya. Ini belum ada tripod, belum. Ya, sekarang ni PKP. Nanti order tripod. Sebab saya pun baru live ya. Baru live berapa hari saja. Tengok episod pun baru 11. Ya, episod 11. Mungkin saya dalam tak sampai sebulan ya. Tak sampai sebulan saya buat live ini, bersembang. Ya, baru episod ke-10. Episod ke-11. 11 ke 10. Jadi baru lagi, jadi peralatan pun mana yang ada. Ya, ilmu pun kurang. Cuma perlu ya, adakan live. Hari ni sepatutnya saya ada live pada pukul 12 tadi. Tapi 12 tadi saya ada kelas. Ya. Sekarang ini saya sedang menghadiri kelas 0 to Million. Semalam saya ada kelas berkaitan dengan leadership. 3 hari sebelum tu. Dan hari ni hari pertama 0 to Million. Esok ada dari pukul 9 sampai pukul 5. Dan lusa pun sama. Saya juga ada kelas 9 hingga 5. Dan malam ya, saya ada kelas online dari pukul 9 sampai pukul 12 agaknya. Itu adalah booth camp 103. Jadi sedang menimba ilmu. Yang mana yang kurang, saya mohon maaf, itu adalah datang dari saya. Mana yang baik itu semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang itu saya mohon maaf atas kekurangan diri saya yang baru belajar dalam bidang yang baru. Ya, dalam bidang yang baru. Jadi sampai di sini dulu hari ini. Mungkin esok pun saya habis kelas tadi lebih kurang pukul 5. Ya. Jadi mungkin esok pun tak dapat pada pukul 12. Ya, jadual saya pukul 12 hingga 1 dan pukul 5 hingga pukul 6. Jadi esok ada kelas, lusa pun ada kelas, mungkin jadual tu berubah sikit. InsyaAllah selepas kelas-kelas ini mungkin saya cuba ikut apa yang dijadualkan. Jadi untuk sekian saja untuk hari ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hingga jumpa lagi esok insya-Allah. Ya, kalau kelas tu habis pukul 5, saya cuba secepat mungkin ya. Kalau habis pukul 5.30, kemungkinan lewat sedikit ya, saya bersama-sama dalam alam maya ini. Sekian, terima kasih. Bye. Cheesecake, lima bintang.